Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sama-sama berbincang, bermunaqasyah berkaitan tentang wasiat. Dan kita masih lagi di bawah program bahagia til jannah. Mana bahagia hattal jannah, bahagia sehingga ke syurga, bahagian yang ketiga. Sebelum ni kita telah mendengar beberapa penerangan daripada pegawai-pegawai syariah berkaitan tentang hibah, berkaitan tentang harta pusaka. Pada hari ini insya-Allah bersama saya Ustaz Syukri Najib bin Abdul Rahim, kita berbincang berkaitan tentang wasiat. Dan terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Pembangunan Wanita, Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan, dan juga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM, dan juga Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Berkaitan dengan wasiat ni, pada umumnya wasiat terbahagi kepada dua. Ada wasiat yang dinamakan wasiat ikhtiyariyah, iaitu wasiat dengan pilihan dia sendiri. Dia sendiri pilih diri dia untuk mewasiatkan. Yang kedua dinamakan al-wasiyatu al-wajibatu, iaitu wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini ialah satu wasiat yang telah dienakmenkan ataupun telah diaktakan oleh pemerintah. Ini tidak memerlukan kepada lafaz, tidak memerlukan kepada surat, secara automatik ianya boleh dilaksanakan, yang dinamakan al-wasiyatul wajibah namanya. Al-wasiyatul wajibah ini kita akan bahas pada sesi yang kedua nanti, atau separuh yang terakhir. Kalau sempat kita bincangkan berkaitan tentang wasiat wajibah yang dipraktikkan di mahkamah syariah, terutama di negeri Melaka, Negeri Sembilan dan juga Negeri Selangor. Sebelum kita pergi lebih luas lagi, wasiat ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim menegaskan tentang pentingnya berwasiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah ithnani dzawa adlin minkum. Surah Al-Maidah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, syahadatu bainikum, iaitu penyaksian di antara kamu. Idza hadara ahadakumul mautu, ketika mana seseorang di antara kamu diambang kematian. Hinal wasiyatu, ketika itu berwasiat, hendaklah wasiat ini ithna dzawa adlin minkum, disaksikan oleh dua orang. Ini yang terlebih baik yang disebut oleh Allah dalam Quran. Wasiat ini mungkin kita selalu bicara wasiat tanah, wasiat rumah, wasiat kereta, wasiat. Dan wasiat ni dia umum. Contohnya ada wasiat, contohnya saya bila nak tidur saja tulis surat wasiat. Ataupun sebelum saya tidur, waktu mana saya kata berwasiat kepada anak-anak saya. Ayah berwasiat kalau ayah meninggal dunia malam ini, jagalah solat, jagalah akhlak, jangan memalukan ayah, jangan memalukan keluarga. Ini wasiat namanya. Wasiat ni digalakkan. Dan wasiat pada contohnya orang rumah isteri, kalau abang meninggal dunia, jagalah anak-anak baik-baik, jagalah akhlak, jagalah solat, jagalah puasa, jagalah aurat. Ini wasiat. Ini juga termasuk wasiat. Dan Islam mengajarkan supaya kita ni sentiasa berwasiat. Supaya dengan wasiat itu anak akan pegang.
Contohnya bila kita nak tidur tiap-tiap malam, kita berwasiat. Kita mesej kepada anak-anak yang duduk jauh daripada kita, anak pun baca, malam ni ayah berwasiat, jagalah solat, jagalah akhlak kamu, walaupun berjauhan dengan ayah. Kalau ayah meninggal dunia pada malam ni, macam mana? Ibu pun berwasiat. Ini adalah disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu terbayang bahawa wasiat ni wasiat benda-benda besar. Tetapi kita meninggalkan wasiat yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quranul Karim. Kita wasiatkan supaya bertakwa kepada Allah. Ini wasiat. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'im muslimin, ma haqqum ri'im muslimin, lahu syai'un yusi bihi, yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu indahu." Rawahul Bukhari. Tidak sepatutnya seorang Muslim tidur 2 malam berturut-turut. Tidak sepatutnya ataupun tidak boleh sebenarnya. Kalau terjemahkan asal mahaqqu, tidak boleh, tidak berlaku, tidak sepatutnya bagi seseorang Islam yabitu lailatain, 2 malam dia tidur, melainkan ia telah menulis wasiat di sisinya. Begitu. Maknanya setiap malam kalau boleh ada wasiat. Hari ini wasiat supaya anak ini belajar sungguh-sungguh. Ni wasiat supaya anak ni jangan buat perangai tak elok. Ini wasiat wasiat supaya isteri menjadi isteri yang solehah. Isteri pula berwasiat, kalau saya mati, abang jagalah anak-anak saya ini atau anak-anak kita ni. Ini wasiat. Wasiat. Ini wasiat secara umum. Adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah saya bacakan sebentar tadi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Ma marrat alayya lailatun منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي." Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, tidak berlalunya satu malam setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sepatutnya seseorang orang Islam itu tidur 2 malam berturut-turut melainkan ada wasiat tertulis di sisinya ataupun ada wasiat yang telah diucapkan. Semenjak hari itu, wa indi wasiyati, dan tiap-tiap malam di sisiku ada wasiat. Begitu sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang terkenal di kalangan mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, nama beliau ya Al-Imam Ad-Damiri, yang meninggal dunia pada tahun 808 Hijriah. Beliau ni seorang ulama yang alim, telah mengarang satu kitab yang paling masyhur, iaitu Hayatil Hayawanil Kubra, menceritakan tentang haiwan dalam dunia ini. Ada 2 jilid yang begitu tebal. Semua jenis haiwan dicerita. Dan apa kelebihan, mana dalil Al-Quran. Dan beliau adalah ulama Syafi'i alim, telah mengarang kitab yang terkenal An-Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj. An-Najmul Wahaj mensyarahkan kitab Minhajut Talibin di Imam Nawawi, memperjelaskan dalam kitab An-Najmul Wahaj ini, katanya, ra'aitu bi khatti Ibn Salah. Aku sendiri telah melihat tulisan seorang ulama hadis yang terkenal, iaitu Ibn Salah. Ini ulama hadis. Ada kitab yang terkenal Muqaddimah Ibn Salah. Apa yang ditulis oleh Syekh Ibn Salah?
man mata bighairi wasiyatin la yatakallamu fil barzakhi wa annal amwata yatazawaruna siwahu fayaqulu ba'duhum li ba'din ma balu hadha wa yuqal mata ala ghairi wasiyatin idza kanatil wasiyatu wajibatan. Maksudnya man mata, barang siapa meninggal dunia tanpa ada wasiat, besok dia di alam barzah tak boleh bercakap. Orang lain pergi ziarah, menziarahi. Di antara mereka dalam alam roh ni, mereka berziarah di antara mereka dalam alam barzah. Tapi dia tak boleh bercakap. Dia sebab apa tu? Fayuqal mata ala ghairi wasiyatin. Sebab dia mati dalam keadaan tak ada wasiat. Ada ulama menghuraikan di antaranya, Al-Imam Shibra Millisi menghuraikan maksud yang disebut oleh Syekh Ibn Salah ini. Mungkin Ibn Salah ada meriwayatkan hadis ataupun ia mendengar di antara asal para sahabat, kerana Ibn Salah seorang ulama hadis yang terkenal dan terkenal kitab mustalah hadis yang bernama Muqaddimah Ibn Salah. Syekh Shibra Millisi ulama Syafi'i menghuraikan perkataan Ibn Salah ini, idza kanatil wasiyatu wajibatan, apabila wasiat itu wajib, maka hendaklah berwasiat. Contohnya macam saya katakan, saya pun wasiat ke anak, ayah ni zaman muda-muda dulu banyak hari tak puasa. Dulu ayah selalu gastrik. Tapi heran pula dah tua-tua ni tak gastrik. Banyak puasa ayah lagi ni tak qada. Kalau ayah meninggal dunia, korang semua ni dah besar-besar, gagah perkasa, qadakan puasa ayah. Qadakan puasa ayah. Ayah ni ada hutang lagi ni, yang tak sempat dibayar dulu. Korang semua belajar, ayah pinjam duit kat Pak Long. Pak Long, ada lagi 3,000 ayah tak bayar. Nanti kalau ayah meninggal, bayar hutang ni. Ayah ni ada bergaduh dengan seseorang ni, pasal tanah. Kok ayah meninggal dunia tak sempat nak minta maaf dekat dia, korang semua jumpalah pakcik ni, cakap ayah saya sebelum meninggal berwasiat, halalkan, maafkan. Kalau dia tersilap, kalau dia ada termakan apa semua, kami boleh bayar ataupun pakcik nak halalkan lebih baik. Ini juga wasiat. Wasiat. Kena wasiat begitu. Kena wasiat begitu. Kalau tidak, ditakuti besok di alam barzah, ianya dalam keadaan tidak boleh berbicara dengan orang seronok berbicara, bersembang-sembang, yatazawaruna, masing-masing ziarah menziarahi, kita duduk seorang diam dia. Ini yang diriwayatkan oleh Ibn Salah rahimahullahu ta'ala. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, di antaranya sabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tasaddaqa alaikum bisulusi amwalikum wa fi akhiri a'marikum ziyadatan lakum fi a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, innallaha tasaddaqa alaikum, sesungguhnya Allah telah mensedekahkan ke atas kamu dengan 1/3 harta kamu pada akhir umur sebagai tambahan bagi kamu amalan-amalan yang tidak sempurna sebelum ini. Ini kelebihan wasiat. Jadi oleh sebab itu wasiat ini boleh dilaksanakan 1/3 sahaja. Allah berikan tasaddaqa, mana Allah telah benarkan. Sedekah ni diambil kalimah sadaqah. Tasaddaqa, nah, betul Allah telah membenarkan. Allah telah berikan kepada hamba-hamba dia ini mana-mana yang nak menambahkan amalnya. Barangkali ketika dia hidup amalannya tidak cukup, maka kalau dia berwasiat, dengan wasiat tersebut dilaksanakan, maka dengan wasiat yang dilaksanakan oleh ahli waris yang tinggal tadi, maka menambahkan amalan-amalan yang barangkali tidak cukup untuk melayakkan hamba Allah ini masuk syurga. Allah beri peluang terakhir sebelum dia meninggal dunia. Inilah dinamakan wasiat. Mungkin kita tertanya-tanya, apa beza wasiat dengan hibah yang telah dibahaskan pada sesi sebelum ini? Kita sama-sama ketahui, bagi mereka yang istiqamah
menonton ataupun mengikuti program Bahagia Til Jannah ini, sebagaimana yang kita sama maklumi bahawa sesungguhnya hibah hiya tamliku ainin bila iwadin halal hayati tatawuan. Hibah ialah memilikikan ain benda bila iwadin tanpa ada balasan. Bila halal hayati tatawuan, dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan dia hidup dan dia rela hati. Rela hati. Manakala wasiat, iaitu pelaksanaannya tabarru'u bihaqqin, dia tabarru', dia rela hati menyerahkan harta ataupun apa-apa benda lima ba'dal maut, tetapi pelaksanaannya selepas mati. Contoh, ayah kalau meninggal besok, duit ni berikan kepada masjid. Masjid. Kalau saya contoh di Melaka ni, ni duit ni sebanyak 10,000 ni berikan kepada masjid Bukit Raudatul Jannah Bukit Katil contohnya. Orang Melaka ni yang menonton siaran ni, Bukit Katil, Raudatul Jannah Bukit Katil, katakan begitu. Ini lapas ini adalah berbentuk wasiat, tetapi adakah masjid tu yang nak terima duit? Sebab masjid dia tak ada telinga, dia tak ada mulut, dia tak ada tangan. Siapakah yang akan menerima? Ini kita akan bahas sebentar lagi. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, itu dalil yang menunjukkan bahawa wasiat ini ianya adalah datangnya daripada Allah dan telah disabdakan oleh Nabi SAW, kemudian telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, dan ia menjadi kesepakatan para ahli ulama tentang kemasyru'iyatan wasiat. Apa hikmah wasiat? Apa hikmah wasiat? Hikmah wasiat ini di antaranya tariqul li ada'il wajibat. Itu adalah satu jalan, satu cara untuk menunaikan segala kewajipan yang sebelum ni barangkali seseorang ni dia terlupa. Contohnya ibu. Seorang ibu dia banyak tinggal puasa. Sebab apa? Sebab dia bersalin pada bulan Ramadan. Anak pertama pun bulan Ramadan, anak kedua pun bulan Ramadan, anak ketiga pun bulan Ramadan, anak keempat barulah hari raya. Tetapi walaupun lahir pada ada yang lahir pada bulan Syawal, ada yang lahir pada bulan Muharram, jadi puasa yang tertinggal pada bulan Ramadan, 3 Ramadan berturut-turut sampai sekarang tak habis qada, ataupun lagi puasa yang sebelum ini tertinggal pada bulan-bulan tahun-tahun sebelum ini pun tak qada lagi, maka inilah cara berwasiat kepada anak-anak. Kerana ahli waris boleh menunaikan wasiat ibu, iaitu berpuasa. Adapun orang lain, contohnya saya meninggal dunia, katakan ada tinggal puasa, ada kawan karib saya bertemu dengan anak, dia kata, saya ni kawan Ustaz Syukri, saya kenal dia daripada sekolah lagi, rasa-rasa dia ada tinggal puasa sebab dia masa tu sakit perut sangat, kok dia tak qada, kok tak qada. Anak kata, saya pun tak tahulah pakcik, izinkan saya puasa untuk ayah awak. Anak-anak ni kata, kalau pakcik nak puasakan, alhamdulillah. Boleh tak? Ya boleh. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i membenarkan bisyarti, dengan syarat iznil wali, dengan syarat izin para wali. Wali iaitu ahli waris bersetuju. Barangkali kita ada perkara wajib yang kita tertinggal, tak dapat dilaksanakan, maka oleh sebab itu wasiat inilah kita ambil peluang, kita berwasiat ketika mana nak meninggal dunia, tunaikan segala kewajipan yang ada. Kewajipan sama ada dari sudut ibadat, hutang dan sebagainya. Yang kedua kata ulama, hikmah kita berwasiat ini at-taqarrubu ilallah, iaitu menghampirkan diri kepada Allah
dengan berwasiat perkara-perkara yang baik. Yang disebut oleh Nabi SAW, ziyadatan lakum fi a'malikum, yakni amalan kamu. Jadi kita berwasiat, ada orang berwasiat, nanti kita bahaskan tentang wasiat. Ada wasiat dinamakan al-wasiyatul mutlaqah, al-wasiyatul mu'allaqah, ada al-wasiyatul dinamakan al-wasiyatu ammah, ada dinamakan al-wasiyatu al-muqayyadah. Muqayyadah. Ini wasiat, kategori wasiat. Dan yang ketiga, kelebihan berwasiat, iaitu musahamatu fi a'malil khair. Ianya ingin turut serta melakukan amalan baik. Kita berwasiat dengan harta yang kita ada untuk membesarkan masjid. Kerana masjid sekarang ni kecil, dalam keadaan kita pergerakan sekarang ini, penjarakan sosial, masjid di tempat kita tidak dapat menampung. Maka kita rasa duit yang ada, kita berwasiat, duit ini diperbesarkan di masjid. Besar pahalanya. Dia nak juga musahamah. Ataupun keadaan masjid yang panas, dia kata nak, dia berwasiat kalau ayah meninggal dunia, 30,000 ni dia wasiatkan diserah kepada masjid sekian-sekian, supaya mereka ni boleh beli kipas gergasi contohnya. Jadi macam orang yang semayang dalamnya akan jadi selesa. Ini nama musahamah. Kemudian wa musa'adah. Ini kita biasa dengar musa'adah. Wa musa'adatul muhtajin. Dan kita dapat menolong musa'adah kepada orang-orang yang berhajat. Orang yang fakir, miskin, ataupun sebagainya. Sama ada di sudut kita berwakaf, kita berwasiat untuk dakwah Islam, kita berwasiat untuk ma'had-ma'had, kita di antara persatuan-persatuan, semua ini boleh diwasiatkan. Wasiat. Ini tujuan hikmah berwasiat. Dan di antara hikmah berwasiat ialah ianya bertepatan dengan realiti dan kehidupan. Realiti dan kehidupan. Dengan kita berwasiat tersebut, maka memberikan tawazun, iaitu ada wazan pertimbangan di antara ahli waris dan juga dengan diwasiatkan. Oleh sebab itu, wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3, kerana Islam di sana ada kaedah dinamakan tawazun. Tidak boleh bapa ni marah sangat ke anak, habis semua diwasiatnya ke orang. Maka wasiat ini hanya terbatas kepada 1/3, sebagaimana Nabi SAW telah memperingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika mana beliau nak wasiat semua harta dia. Maka Nabi SAW bersabda, as-sulusu was-sulusu kathir. 1/3 pun itu banyak dah. Dia kata, la anta da'a warasataka aghniya, meninggalkan kamu, wallahi la anta da'a warasataka, kau biar tinggalkan ahli waris kamu kaya, itu lebih baik kamu meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan meminta-minta kepada orang. Maka wasiat adalah diutamakan. Gitu. Ada beberapa soalan, saya jawab sikit soalan. Soalan pertama, wasiat dulu atau faraid dulu? Untuk menjawab soalan ini, saya suka memetik dalam kitab Matan Zubad. Dalam kitab Matan Zubad ada menyebut yubda'u min tarikati mayyitin bihaqqin karrahni waz zakati bil aini talaqi. Yang memberi maksud yubda'u, dimulakan, min tarikati mayyitin bihaqqin, dimulakan oleh seseorang, min tarikati mayyitin, daripada peninggalan si mati, bihaqqin, yang hak. Oleh sebab itu, mana yang hak? Haknya di antaranya pengurusan jenazah, di antara haknya iaitu seperti hutang piutang, di antaranya yang hak itu seperti wasiat. Maka wasiat perlu dilaksanakan. Wasiat contohnya perlu bayar hutang. Ya, bayar. Karrahni, diberi contoh seperti gadaian.
Dia kata bapa berwasiat, ni ada lagi emas yang bapa tak tebus lagi ni. Karah ni perlu ditebuskan. Wazakati, bapa sebenarnya sekarang baru tahu kena bayar zakat. Dulu zakat banyak bapa tak bayar masa menuai padi. Banyak dapat padi tapi tak pernah keluar zakat. Begitu juga ibu-ibu ni, bila dia nak mati baru dia teringat Allah, dengar ceramah. Dia kata. Bila dengar ceramah, dia kata, kena keluar zakat emas yang dipakai melebihi kadar adat. Itu emas perhiasan ni, dia ada kadarnya. Negeri berbeza-beza. Negeri berbeza-beza. Selangor dengan Melaka, dia ada perbezaan sedikit setelah kita buat kajian di antara 3 daerah, iaitu daerah Alur Gajah, daerah Melaka Tengah dan juga daerah Jasin. Jadi dia punya kadar tidak sama seperti di negeri Selangor. Itu kena rujuk kepada negeri-negeri. Oh, mak kena bayar sebenarnya. Banyak lagi mak tak bayar. Nanti korang semua pergi pejabat zakat, suruh kirakan emas yang mak ada ni dalam peti ni banyak ni. Jadi sekiranya emas itu wajib dikeluarkan zakat, maka keluar zakat. Mak pun dah wasiat, maka wasiat ini perlu dilaksanakan. Perlu dilaksanakan sebelum emas-emas yang ada itu dibahagikan. Bil aini atalaqa, dengan satu benda yang ada berkaitan tentang harta tersebut, dengan ain tersebut. Di antara ulama Syafi'i yang menghuraikan matan Zubat ini, di antara Syekh Ramli rahimahullah ta'ala dalam kitab Ghayatul Bayan menyebut, contoh rohana ini iaitu yang digadai, dia bagi contoh au ghairiha atau selain daripada itu, termasuklah wasiat. Termasuklah wasiat hendaklah ditunaikan. Begitu juga tentang wasiat wajibah nanti, kalau berkesempatan saya akan huraikan, kalau tak berkesempatan mungkin dalam siri-siri yang akan datang. Yang kedua, persoalan bolehkah tuan terangkan apakah itu wasiat wajibah? Wasiat wajibah, saya terus terang sikitlah, wasiat wajibah ialah wasiat yang dipraktikkan oleh pemerintah. Ini adalah memakai pandangan di kalangan ulama Az-Zahiri yang bernama Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala. Ibn Hazmin rahimahullahu ta'ala telah berpandangan bahawa wasiat wajibah ini wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan berdasarkan firman Allah Ta'ala, in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Kutiba alaikum apabila dipardukan ke atas kamu, idza hadara ahadakumul mautu. In taraka khairanil wasiyatu. Iaitu jika meninggalkan, in taraka khairan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah khairan, bukan malan. Ulama tafsir membahaskan begitu panjang. Khairan, in taraka khairan, meninggalkan kebaikan. Tak kiralah kebaikan apa pun. Tidak semestinya harta. Ataupun mungkin meninggalkan benda-benda yang memberi maksud benda yang baik. Di antara benda yang baik, taraka khairan al-wasiyatu, benda yang baik iaitu wasiat wajibah. Mana wasiat wajibah yang baik di situ? Asalnya cucu ini tidak mendapat harta pusaka daripada datuknya. Bila datuk meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia terlebih awal, maka ayahnya tidak dapat, cucu tidak dapat harta pusaka daripada datuk kerana telah terhijab dengan adik-beradik arwah bapa dia. Tetapi cucu ini dia duduk di tanah tersebut ketika mana arwah dia hidup, dan ketika itu juga arwah ayah dia juga bayi hasil, arwah ayah dia juga yang jaga rumah. Maka praktikkan wasiat wajibah ini. Praktikkan wasiat wajibah ini, maka anak tersebut tidak akan terabai. Cucu ini tidak akan terabai. Kebarangkalian datuk ini tidak ada wasiat kepada cucu. Dia pun tak tahu, tak ada program seperti ini, ada til,
ada nama bahagiatil jannah ni. Pun tak tahu hari ni kau pergi menonton ni baru tahu kena wasiat, tiap malam kena wasiat. Sekarang ni pun dia baru contohnya sekarang Datuk dah meninggal dunia, maka undang-undang telah diperuntukkan, contoh Melaka, enactment wasiat orang Islam negeri Melaka 2005 ada memperuntukkan wasiat wajibah. Hanya di negeri Melaka ini baru dipinda tapi belum digazetkan. Pada 16 Disember 2019 kita telah fatwakan cucu perempuan, daripada anak perempuan yang meninggal dunia juga boleh mendapat wasiat wajibah. Pada peringkat awal hanya cucu ini mendapat bahagian bapa sahaja. Kalau mak meninggal dunia tak boleh. Kalau perempuan, contohnya anak perempuan meninggal tak boleh. Contohnya sekarang ni Datuk dia ada seorang ni, dia ada anak perempuan seorang, 3 orang anak lelaki. Yang cucu ni daripada anak perempuan. Yang anak perempuan ni dah lama meninggal sebelum Datuk dia meninggal ni. Maka hukum asal undang-undang di Melaka sebelum ini tidak boleh dapat kerana mengikut peruntukan undang-undang wasiat wajibah Syria, Jordan. Manakala Mesir dia lebih umum. Mesir ini dia lebih umum dan lebih praktikal. Contohnya di negara Mesir wasiat wajibah boleh didapati oleh cucu ini walaupun bapaknya bukan beragama Islam. Kerana mengambil roh daripada wasiat. Wasiat boleh kepada orang bukan Islam. Contoh, seorang ni, Ahmad ni masuk Islam, mak dia tak masuk Islam. Yang melahirkan dia ialah mak dia. Yang membesarkan ialah mak dia. Si Ahmad ni sekarang sudah jadi kaya raya. Tiba bila si Ahmad meninggal dunia, pergi mahkamah syariah, mahkamah syariah kata terhijab. Tak boleh sebab tak Islam. Di manakah keadilannya? Begitu. Oleh sebab itu, yang membesarkan ialah mak dia. Yang melahirkan, mak dia. Yang sarakan dia hidup, ialah bapa dia. Tiba bapa tak dapat. Maka konsep wasiat ini perlu diterangkan kepada mereka yang tidak beragama, yang masuk Islam ini, kamu wasiatkan kepada ibu dan bapa kamu yang tidak Islam. Yang tidak Islam. Supaya ibu dan bapa kamu dapat bila meninggal dunia. Tidak diserahkan kepada Baitul Mal. Walaupun dipraktikkan di negeri Melaka ni, kita serah kepada Baitul Mal, Baitul Mal akan panggil ahli keluarga yang tidak Islam dan menawarkan harta itu dikembalikan semula, tetapi dengan beberapa bayaran. Kos-kos dan sebagainya. Ini satu kaedah yang mana wasiat orang bukan Islam boleh wasiat kepada orang Islam dan orang Islam boleh wasiat kepada orang bukan Islam. Ini adilnya Islam. Begitu juga wasiat wajibah yang dilaksanakan di negeri Mesir, bahawa sesungguhnya, contohnya, datuk dia sekarang Islam, dah masuk Islam datuk dia. Ayah budak ni dulu tak Islam. Bila bapa dia meninggal dunia, mak dia pun tak mana-mana dah berpisah, cucu dia ni dijaga oleh datuk. Bila datuk ni Islam, meninggal datuk, cucu boleh dapat. Dia tidak boleh dapat. Sebab kalau ada adik-beradik bapa dia, contohnya masuk Islam, semua disapu oleh adik-beradik bapaknya yang Islam. Dia melopong. Ada negeri yang memakai undang-undang di Syria, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad. Dalam kitab Mu'tamad, memakai pandangan yang menyatakan dengan syarat bapa yang meninggal dunia itu tidak terhijab. Itu syaratnya mesti di Islam. Kalau dia tak Islam, maka cucu ni tak boleh dapat secara wasiat wajibah. Ini undang-undang Syria. Dan telah dipakai oleh sebahagian negeri di Malaysia ini. Tetapi terpulang kepada hakim kalau tidak ada
satu peruntukan khusus sebagaimana di negeri Melaka, kerana di negara Mesir cucu ini kita tidak mau ia terinaya. Maka Islam menunjukkan keadilannya yang kita sebut selalu, iaitu maqasid syariah, kita aplikasikan supaya cucu ini tidak terinaya. Maka dia berhak mendapat wasiat wajibah. Undang-undang yang diperuntukkan di Mesir, sebagaimana yang telah ditegaskan oleh seorang profesor yang terkenal, yang mengarang kitab Al-Wasaya wal-Awqaf fi Syariatil Islamiyah, Profesor Dr. Muhammad Kamaluddin Imam, seorang ulama yang alim, yang hebat dan banyak mengarang kitab-kitab perundangan, memperjelaskan peruntukan ini. Dia tak perlu wasiat wajibah, tak perlu ada apa-apa surat wasiat, secara automatik ianya adalah boleh dilaksanakan, kerana ini adalah berdasarkan kaedah fiqhiyah yang masyhur, inna waliyal amri idza amara bil mandub awil mubah sara wajiban lima yarahu minal maslahati amma. Ini kaedah fiqh. Inna waliyal amri, sesungguhnya pemerintah, idza amara bil mandub, bila dia perintahkan benda sunat, awil mubah atau harus, sara wajiban. Contoh sekarang ni, kalau kita semayang penjarakan 1 meter, saya kena ikut. Itu pemerintah. Pemerintah kata semayang gitu. Janganlah kita keluar dalil begini, makruh lah, tutup mulut semua. Ini orang tak tahu kaedah. Tak tahu kaedah. Apabila pemerintah memerintahkan benda sunat atau benda harus, sebelum ni hukumnya sunat. Sunat supaya jangan tutup mulut. Tetapi sekarang ni nak semayang pun kena tutup. Contohnya. Perintah kena tutup. Sara wajiban. Ia jadi wajib. Lima yarahu minal maslahati ammati, kerana kemaslahatan ammah. Contoh, undang-undang diperuntukkan dalam negara kita ini. Isteri yang diceraikan berhak dapat mut'ah. Mengaji kitab fiqh, mazhab Imam Syafi'i, contohnya dalam kitab Minhajul Talibin dan sebagainya, kalaulah ianya sudah bersetubuh, hanya boleh berdapat separuh daripada mahar. Tetapi telah dikononkan bahawa boleh mendapat mut'ah, likulli mutallaqatin mut'atun, tiap-tiap perempuan yang diceraikan berhak dapat mut'ah. Dikononkan. Kena pakai. Begitu juga harta sepencarian. Orang kata ada dalil kata sepencarian ni. Ini adat dan sebagainya. Apabila telah dikononkan, ia adalah jadi wajib. Ini kaedah yang paling masyhur. Inna waliyal amri idza amara bil mandubi awil mubahi sara wajiban lima yarahu minal maslahati amma. Ini sebagai jawapan kepada soalan tadi, wasiat wajibah. Wasiat itu wasiat wajibah. Adakah wasiat wajibah ini ianya tertentu kepada anak yatim ataupun de fuqara? Fuqara. Ini juga telah dibahaskan begitu panjang oleh Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, Allah hafizahullah taala, seorang ulama yang alim, pakar dari sudut undang-undang, menyatakan dalam kitab Mu'tamad beliau, muka surat 558, menyatakan pada asalnya adalah ianya ma'al yutmil haqiqi, iaitu bagi anak yang yatim, anak yatim. Kemudian fuqara, fuqara. Bila ini tujuan asal. Tujuan asal ialah anak dia cucu ni masih kecil dan ianya orang susah, Ini asal di sudut adatnya memang begitu. Oleh sebab itu diperuntukkan wasiat wajibah supaya cucu ini ianya tidak terabai dan ada juga sumber pendapatan dan juga tempat tinggal yang telah ditinggalkan oleh datuk dia. Dia mengambil portion atau pembahagian daripada arwah ayah dia. Itu asal. Tetapi terpulang kepada hakim-hakim syar'i sama ada nak mentafsirkan begitu, kerana dalam undang-undang tidak menyebut sama ada ia kecil ataupun tidak, ataupun secara literalnya dibaca bahawa setiap cucu ini
walaupun dah tua bangka, contohnya sekarang ni, dah tua dah. Dia sekarang dah tua dah, dah besar. Baru datang mahkamah syariah, nak buat pembagian harta pusaka, tiba-tiba dia ni sebenarnya cucu. Ayah dia dah meninggal dunia terlebih awal, kemudian datuknya barulah selepas itu dia nak tuntut wasiat wajibah, itu adalah terpulang kepada hakim dari sudut ijtihad dia. Dari sudut ijtihad hakim. Dan seterusnya ada soalan, ini jawab soalan je ni. Soalan yang kedua, ibu dan ayah angkat saya telah meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Semasa sakit, ayah angkat saya pernah beritahu agar rumah kediaman yang kami duduk ini diberikan kepada saya. Tiada dokumen wasiat disediakan. Yang ada hanyalah seorang jiran yang mendengar ucapan ayah angkat saya tersebut. Untuk makluman tuan, ayah dan bonda angkat saya tidak dikurniakan anak. Wasiat ialah selepas mati. Kalau ayah angkat ini berkata, rumah ni ayah serahkan kamu bila ayah mati besok. Maka bila ayah mati rumah ni kamu punyalah. Rumah ni kamu punya. Maka itu wasiat. Kalau tak sebut mati, maka ia dinamakan hebah. Dinamakan hebah. Hebah ialah tamliku ainin bila iwadin halal hayati tatawuan. Seorang ni bagi milik kepada seseorang dalam keadaan rela hati. Tak ada apa-apa bayaran bila iwadin. Maka ni hebah, kalau ikut ayat ni, ianya adalah seperti hebah. Betul, rumah kediaman ini untuk kamu, maknanya ni hebah. Hebah mestilah kita qabul. Adakah disyaratkan qabul terima ini? Segera, tidak disyaratkan segera hebah. Hebah tidak disyaratkan segera, tapi kalau contohnya ketika perbicaraan, hakim tu tanya, adakah awak belum qabul? Adakah awak dah qabul? Dia kata belum lagi. Sekarang awak qabul, saya terima hebah ni. Pun boleh diterima. Hebah mesti ada qabul, ijab dan qabul, dia ada rukun-rukunnya sebagaimana dalam program yang sebelum ini. Begitu juga wasiat, apabila berlakunya kematian mestilah diqabulkan, kecuali kalau wasiat itu adalah wasiat serahkan kepada masjid contohnya. Serah kepada masjid. Kalau dia kata duit ni untuk masjid, ini masjid ni umum. Untuk masjid 10,000 ni untuk masjid, dia umum. Bila umum dan wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Mesti tidak lebih daripada 1/3 dan terpulang kepada ahli waris nak menentukan masjid mana. Dan setelah itu dah ditentukan masjid, maka kenalah diserahkan kepada nazir ataupun orang yang telah diberikan kuasa untuk mentadbir masjid, sama ada nazir ataupun seumpamanya, dan mereka ini perlu juga dapat kuasa takbir untuk mendapatkan harta tersebut. Ini terpaksa kita bincang akan datang. Nilai 2 juta ke atas mahkamah tinggi, nilai 2 juta ke bawah pusaka kecil sama ada harta alih atau tak alih. Kalau harta itu harta alih, ada bidang kuasa iaitu amanah raya. Ini dalam bab untuk kuasa untuk mentadbir harta wasiat dan sebagainya. Kalau begitu, maka ulama berbeza-beza pendapat. Memang masjid tak boleh uruskan, tetapi maksudnya lah untuk kemaslahatan masjid. Maka ulama fiqh menyatakan dalam kaedah yang dinamakan al-lafzul mutlaqu yuhmalu ala mafhumihi. Lafaz yang mutlak ditanggung atas mafhum. Kalau kita tanggung atas mafhum, iaitu duit untuk masjid, tak sah. Ni aku wasiatkan duit ni untuk masjid, maka tak sah wasiat. Kalau kita pakai kaedah
lafaz mutlak ditanggung atas mafhum, mafhum masjid. Masjid bukan orang yang mukallaf yang boleh menguruskan harta. Tetapi maksud di situ ialah pengurusan masjid. Maka urufnya kalimah yang diucapkan oleh si pewasiat tadi ialah untuk kegunaan urusan masjid. Di sana satu kaedah yang masyhur, al-urfu yuqayyidu mutlaqal lafzi. Uruf menjadikan lafaz yang mutlak itu muqayyad. Maka kalau dihadapkan di hadapan hakim, hakim boleh mengesahkan bahawa wasiat itu sah berdasarkan uruf. Berdasarkan uruf. Contoh, kalau dikata duit ni ada 10,000 ni. Bapak wasiatkan jaga lembu. Ni untuk lembu-lembu bapak ni. Ingat dong, kalau bapak meninggal ni 10,000 ni, itu untuk lembu. Adakah lembu boleh menerima wasiat? Dia tak boleh menerima wasiat. Kalau umum kaedah, lembu tak boleh menerima wasiat. Tetapi urufnya menunjukkan bahawa pengurusan untuk makanan lembu, beli pelet dia mahal, kemudian nak pagar dan sebagainya, upah orang menjaga, maka mahkamah boleh mengesahkan berdasarkan kaedah yang paling masyhur, al-urfu yuqayyidu mutlaqal lafzi. Uruf menjadikan lafaz mutlak menjadi muqayyad. Ini adalah panduan kepada para hakim. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syarat-syarat, iaitu syarat memberi wasiat. Dan saya langkaukan sedikit berkaitan tentang wasiat wajibah ini. Wasiat wajibah. Apa perbezaan di antara wasiat dengan wasiat wajibah dengan miras, dengan harta pusaka? Wasiat wajibah ianya boleh diserahkan kepada yang berhak sekalipun orang yang meninggal dunia itu tidak ada berwasiat apa-apa. Seperti harta pusaka, meninggal dia terus boleh dapat. Cucu tadi, tetapi satu level sahaja. Cucu, tak ada pun cucu kepada cucu, tak boleh, cicit tak boleh. Satu sahaja. Yang kedua, al-wasiyatul wajibah, wasiat wajibah tidak terhenti kepada qabul. Dia tak perlulah hakim kata, hari ini hakim saya menawarkan kepada awak sama ada awak nak terima ataupun tidak wasiat wajibah ni. Tak ada qabul. Wasiat wajibah secara automatik cucu ni boleh dapat. Oleh sebab itu kaedah menyebut al-wasiyatul wajibatu la tatawaqqafu ala qabul. Wasiat wajibah tidak terhenti kepada qabul. Kepada mesti ada qabul, berbeza dengan wasiat ikhtiyariyah tadi. Ikhtiyariyah perlu kepada qabul. Ikhtiyariyah perlu kepada qabul. Adapun wasiat wajibah tak perlu pada qabul. Yang ketiga, al-wasiyatul wajibatu, wasiat wajibah ini tidak boleh rad. Kalau dalam bab harta pusaka ni kita ada pembahasan bab rad. Kita rad balik. Dan itu pembahasan harta pusaka. Adapun wasiat wajibah tidak ada. Dan ada pun wasiat wajibah ini dibahagikan di antara yang berhak ini seperti pembahagian harta pusaka lizzakari mislu hazil unsayain. Contohnya dapat 1/3 daripada tidak boleh melebihi 1/3, tetapi mereka ni ada lelaki, ada perempuan. Cucu ni ada lelaki, ada perempuan. Maka cucu lelaki dan perempuan ni nisbah juga 1 dan 2. Lizzakari mislu hazil unsayain. Dan seterusnya lagi, berbezanya wasiat wajibah dengan harta pusaka ni. Wasiat wajibah adalah tabarru'. Ianya bukan tabarru'. Wasiat ikhtiyariyah tadi tabarru'un bihaqqin, dia sendiri rela hati. Manakala wasiat wajibah bukan tabarru', memang telah diqanunkan, diundang-undangkan. Adapun miras,
Begitu juga miras secara automatik juga. Dan seterusnya wasiat wajibah tidak akan terhijab. Dia tidak akan terhijab dengan sebab ada asalnya. Contohnya, selagi mana ada pakcik dia sebenarnya terhijab. Tetapi pakcik dia ini masih hidup, ianya tidak akan menghijabkan kerana dia mengambil bahagian daripada bapa dia ataupun daripada ibu dia. Daripada ibu dia. Ini di antara yang berkaitan tentang wasiat wajibah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat wajibah. Wasiat kepada anak yang dikandung. Dia tengok dia umur dia pun rasa macam tak panjang. Dia tengok isteri dia mengandung. Maka dia pun berwasiat kepada anak yang dikandung. Ataupun dia wasiat kepada anak saudara yang dikandung. Contohnya, ada seorang ni dia susah, anak saudara dia ni susah mengandung, suami dah meninggal. Dia pun tengok, kesian aku tengok kau ni. Kesian tengok. Nanti lahir anak ni, kalau aku mati, kebun durian tu aku bagi kat dia. Lepas aku mati, kebun durian tu bagi kat dia. Bolehkah dilaksanakan? Bolehkah dilaksanakan? Ya, fa'in wulida hayyan nafazat. Kalau anak ni lahir hidup, terlaksana. Tapi kalau anak ni lahir dalam keadaan mati, batal. Maka dinamakan wasiat ini mauqufatun, ianya terhenti kepada hidup. Kalau hidup, terlaksana. Dan timbul wasiat, contohnya wasiat kepada anak. Contohnya, dia wasiat anak dia itulah seorang, dia pun kahwin lambat, dapat anak seorang. Dia pun rasa umur tak panjang, sedangkan isteri ketika itu sedang mengandung, dia sakit dekat hospital. Dia kata, abang wasiat kepada anak yang dikandung sekarang ni. Lahir anak perempuan, seorang aja. Jadi ini wasiat ikhtiariah. Seorang. Adakah seorang anak perempuan ini boleh mengambil semua? Mula-mula dia dapat bahagian dia, kemudian yang baki itu dilaksanakan wasiat ke atas dia sebab tak ada ahli waris lain. Katakan bila ayah dia meninggal, mak dia pun dah meninggal, semua ahli waris yang lain pun sudah tak ada, adakah dia boleh menghabisi? Ini mengikut pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Wasaya wal Waqfu fil Fiqh Islami. Beliau menyatakan anak perempuan ni boleh dapat semua sebab dia tak ada ahli waris. Jadi nak minta izin pada ahli waris mana? Berdasarkan hadis Nabi SAW, la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat pada ahli waris. Sekarang ahli waris dia seorang je ahli waris. Macam mana nak minta persetujuan pada ahli waris lain? Maka Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan bahawa boleh perempuan ini mendapat seterusnya. Dia kata. Ini pandangan Dr. Wahbah Zuhaili. Ini terpulang pada hakim syariah. Manakala seorang ulama Syria yang alim juga, Profesor Dr. Abdul Rahman As-Sabuni dalam kitab Nizamul Usrah menyatakan perempuan ini hanya dapat sebahagian sahaja daripada harta pusaka tersebut sebab dia seorang. Adapun yang baki pergi ke Baitul Mal. Macam mana? Kalau Baitul Mal, sedangkan hasrat bapa itu takut tidak terlaksana. Kalaulah pergi Baitul Mal, sepatutnya Baitul Mal juga berperanan supaya hasrat bapa yang meninggal ini tidak ianya diabaikan, menyerahkan semula dengan berapa bayaran. Itu adalah lebih baik supaya institusi Baitul Mal ianya teratur. Contoh yang disebut oleh
ulama-ulama kita Syafi'i. Di antara kalau kita baca kitab Bughyatul Mustarsyidin, ada menyebut ausa bi lughatil Malayu. Orang ni berwasiat dengan bahasa Melayu. Syekh Abdul Rahman Ba'lawi ni dia pernah duduk di Singapura. Dan beliau telah menyebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, merujukan para hakim. Dia bahasa Melayu. Dia kata, aku wasiat ni. Ni aku wasiat, ni aku wasiat, ni aku wasiat, ni wasiat. Di mana? Motosikal, kemudian basikal, macam mana. Oleh sebab itu, bila bapaknya meninggal dunia, anak-anak tadi boleh kumpulkan harta tersebut dan dijual. Kemudian bila dijual, tentukan ianya sebanyak 1/3. 1/3. Jual, tidak melebihi daripada 1/3, inilah bahagian dia yang diwasiatkan untuk kebajikan. Bahkan aku wasiatkan aku wasiat dia umum. Wasiat untuk kebaikan, dia kata aku wasiatkan. Jadi kalau wasiatkan ni boleh tak dijual? Ya boleh dijual kerana basikal tu pun tak ada manfaat, motor boleh dijual dan dibelikan benda yang lain. Dinamakan istibdal. Adapun lebihan daripada itu, boleh juga dia kata belikan yang lain dan dimanfaatkan sebagai sedekah. Mudah-mudahan pahalanya mengalir. Mengalir kepada si pemberi wasiat. Oleh sebab itu, walaupun dia wasiat, kalau boleh jangan dihampakan harapan pewasiat tersebut. Hampa perwasiat. Seperti mana kalau dia berwasiat, bapa kalau nak bila meninggal dunia besok, disebut dalam kitab Bughyah. Bapa wasiatkan 5,000 ni untuk baca tahlil untuk bapa sebanyak 70,000 kali baca la ilaha illallah di masjid sekian-sekian. Dah tu bagi makan dia orang ni. 3 mazhab mengatakan sah, adapun satu mazhab lain kata ianya tidak sah. Kalau nak baca, biar baca di kubur. Walau bagaimanapun, Syekh Abdul Rahman menyebut hukumnya adalah sah. Walaupun berkaitan tentang baca la ilaha illallah sebanyak 70,000 ni merupakan panjang pembahasan di kalangan para ahli ulama. Syekh Ibn Hajar menyatakan tidak ada hadis yang sahih, bahkan ianya adalah maudhu'. Ya, hadisnya adalah hadis maudhu'. Tetapi tetap mendapat pahala bagi orang yang membacanya, kerana Syekh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, di antaranya Syekh Dusuki menyebut dalam kitab Hasyiah Sanusi, belah hujung sekali kitab beliau, menyatakan kelebihan baca la ilaha illallah sebanyak 70,000 kepada orang yang meninggal dunia. Tetapi walaupun hadis tidak sahih, kalaulah ianya berwasiat sedemikian rupa, maka tunailah wasiat tersebut. Ianya dikirakan sah dan ianya tidak bertentangan hukum syarak, kata Syekh Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullah ta'ala. Ya. Ada lagi soalan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita bincangkan berkaitan dengan wasiat. Sekiranya wasiat kepada ahli waris, maka hendaklah mendapat persetujuan daripada ahli waris. Kalau ada yang tidak bersetuju, jumhur ulama kata tidak dapat dilaksanakan. Tapi kalau ianya bersetuju, maka boleh dilaksanakan wasiat tersebut. Walaupun ada terdapat pandangan di kalangan para ahli ulama. Contohnya bapa ni berwasiat kepada anak yang paling bongsu. Rumah ni bapa wasiatkan bila bapa mati, bagi ke adik kau yang bongsu ni. Semua angguk-angguk kepala. Bila meninggal dunia, yang tengah, yang Pak Ngah ni tidak bersetuju, Abang Ngah ni tak bersetuju. Mengikut jumhur ulama, ianya tidak boleh dilaksanakan. Tetapi contohnya yang abang lain kata, ini wasiat bapa, walaupun ada beberapa pandangan yang terpencil, kita kena kirakan nilai rumah tersebut dan dikirakan portion bahagian daripada yang tak bersetuju. Katakan nilai dia yang didapat daripada rumah dia tak bersetuju ni ialah 10,000, maka ahli waris yang baki ini bayarkan 10,000 dan laksanakan wasiat tersebut,
kerana itu ada wasiat daripada arwah bapa. Ada pandangan yang terpencil yang disebut oleh para ahli ulama, di antara dalam kitab Nizamul Usrah. Ini terpulang kepada mahkamah-mahkamah bidang kuasa dan juga bijaksana hakim. Kalau kita berpegang kepada jumhur ulama, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Terima kasih di atas prihatin tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dalam program Bahagia Til Jannah, bahagian yang ketiga ini, yang dapat saya bincangkan berkaitan tentang wasiat. Walaupun ianya begitu ringkas, tak sempat kita nak membahaskan ada perkara-perkara yang lain seperti wasiat manfaat, wasiat yang dinamakan wasiat ammah, ada wasiat dinamakan wasiat mutlaqah, ada wasiat yang wasiat bertaklik. Ini memerlukan kepada pembelajaran yang begitu panjang. Mungkin ini adalah sebagai anak kunci. Tuan-tuan dan puan-puan sudah ada tasawur, gambaran berkaitan tentang wasiat, bolehlah menambahkan ilmu dalam program-program lain. InsyaAllah kita akan bertemu pada program yang lain, dan mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bincang pada pagi ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala di atas kita, kepada kita semua, di atas perbincangan ilmu, dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.